sekolah masjid hari budak kau sambung kan. Okey, jadi inilah sebab kita rasa memang masing-masing kita nak ikut cara Rasulullah lah, kita tahu kan. So di antara ni kan, dari segi berpakaian kita main masjid kan, kita dalam masjid rumah Allah kan, di antara pakai kayak dengan pakai songkok pada lebih senang satu lah. Yang kedua Ustaz, pakai jubah pada saya ni, pakai blazer Ustaz mana lebih senang. Itu saja. Sebab supaya saya Ustaz sekarang ni dipanggil mentor dalam masjid kita. Nampak Ustaz? Ada kawan Ustaz ikut saya pakai kayak, saya pakai jubah. Itu jawapan saya nak tanya lah, sebab bila saya pergi Mekah, pergi Madinah, saya tengok imam-imam tu dia pakai kayak dan tak sebab kepada. Tapi tak ada bukan. Itu yang saya nampak lah. Jadi sepakal Ustaz pergi saya supaya saya jelas. Inilah tak apa, saya kira orang kata saya lari pada soalan pula. Okey, saya nak jawab lah yang tu. Terima kasih. Saya menjangkakan soalan tu macam soalan penting lah, tapi rupanya songkok saya dipertikaikan. Dia gini, sunnah ini yang saya maksudkan tadi tu dituntut, kerana konotasinya hijrah itu dituntut. Sunnah ini ada sunnah yang dituntut, ada sunnah yang Nabi buat sebagai dia tu manusia. Nabi bila makan kambing, dia suka makan belah betih. Adakah makan belah betih lebih sunnah daripada makan belah belakang? Tak. Kalau macam tu betih hilang dulu. Saya perlukan satu hadis yang Nabi galakkan kita pakai kopiah. Kalau nak kata lebih sunnah pakai kopiah, pakai ketayak. Satu hadis Nabi galak, satu hadis yang Nabi kata siapa pakai kopiah dapat pahala sekian-sekian, siapa pakai ketayak dapat pahala sekian-sekian, untuk kata dia lebih sunnah. Hadis yang sahih ataupun hasan. Saya tanya orang lain, apa yang disebut oleh Al-Imam Syatibi? Dia kata menutup kepala ini hanya adat. Arab pun berbeza-beza. Ada yang pakai igal, ada yang pakai serban, dan ada yang tak pakai ketayak langsung pun, kerana zaman sudah berubah. Kerana itu bukan sunnah yang dituntut. Bila mana Nabi dia tunjuk, kadang-kadang dia pakai rida, kadang-kadang dia pakai jubah daripada Syam, kadang-kadang dia pakai kain daripada Yaman, menunjukkan dalam bab pakaian ada keluasan. Selagi mana terikat dengan kod, dress code yang Nabi letakkan dalam hadis, menutup aurat dan tidak ganjil daripada orang lain. Maksudnya kalau songkok ni diterima di Malaysia, okeylah, dia pakaian yang tak salah. Kenapa kita nak jadi sempit sangat? Dalam bab yang Nabi tak tuntut, bukan main lagi kita. Tapi dalam bab yang Nabi tuntut, kenduri arwah contohnya, Nabi tuntut supaya jiran bagi makan kepada keluarga si mati. Kita tak nak buat. Bukan cikgu lah. Bukan cikgu lah. Orang lain lah. Tak. Pakai jubah tidak lagi sunnah daripada pakai baju Melayu. Dan pakai baju Melayu tidak lebih sunnah daripada pakai kemeja. Inilah keluasan Islam. Selagi mana menutup aurat dan tidak ganjil daripada pandangan orang, ni libasus syuhrah, maka ia diterima. Kerana Nabi juga tidak melazimi hanya satu pakaian. Okey? Bukan marah ni, tak marah. Okey, saya suka sebenarnya bila kita berdialog, berdiskusi, cuma nampak macam panas sikit, sebenarnya dah. Lepas ni kalau jumpa kita senyum-senyum ajalah, kan? Kita senyum, kita beza pendapat dalam satu isu, banyak benda yang kita sama, kan? Okey. Adapun di Perlis ini sebenarnya disebut mazhab Perlis adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia tak letakkan prioriti kepada mana-mana mazhab. Adalah keluasan di situ.
untuk ahli-ahli fatwa berijtihad dalam ruang lingkup yang mereka mampu. Kerana tak nak mengikat diri dengan mazhab supaya ada keluasan kepada umat. Umar bin Abdul Aziz kata, la uhibbu an la yakhtalifa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum a'immatu yuhtada bihim fa innahum law lam yakhtalifu lakanatil ummah fi dhiq. Dia kata, aku tak suka kalau sahabat Nabi tak beza pendapat, kerana mereka imam-imam yang diikuti. Kalau mereka tak berbeza pendapat, dah tentu umat akan berasa sempit. Dan mazhab ni datang kemudian. Benar, ada fatwa yang kena ikut mazhab. Dia kata mesti terikat. Sebab apa? Sebab mungkin zaman tu orang dah mula tatabbu' rukhas dan mencari-cari kemudahan berdasarkan hawa nafsu. Tapi bila ahli fatwa buat fatwa, mereka ada kelayakan, mereka diyakini. Selagi mana fatwa itu bukan batil, bukan fatwa yang difatwakan oleh mana-mana Syiah contohnya diambil. Yang tu kalau diambil fatwa Syiah bercanggah dengan ahli sunnah, kita lawan lah. Kenapa kita menyempitkan benda yang Islam luas kan? Sedangkan kita pembuat benda yang sama, cuma kita tak sedar diri je. Beza orang lain dengan kita, dia declare, saya tak terikat dengan mazhab, saya tak mengikat diri kita dengan mazhab dalam apa-apa isu. Tapi dalam kebanyakan pandangan, kita ambil Syafi'i. Saya mengajar fiqh manhaji setiap minggu, setiap bulan saya mengajar di Kuala Lumpur. Okey, banyak pendapat saya ambil daripada mazhab Syafi'i. Cuma adalah beberapa isu yang saya kata macam, nampak macam dalil mazhab Syafi'i tak kuat, dalil Hambali lebih kuat. Bukan saya lebih pandai pada Imam Syafi'i, tapi saya membanding antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Macam kita tengok orang main badminton peringkat dunia, kita bukan pandai main badminton, tapi kita tengok yang ni terror lagi ni, yang ni hebat lagi ni. Bukan kita pandai lagi, orang suruh kita main kan tercungap-cungap juga. Tapi kita membandingkan di antara dua orang yang hebat. Tapi yang nak buat benda ni bukan orang awam. Yang perlu buat benda ni orang yang ada kemampuan, yang belajar, yang menyemak, yang mengkaji, yang menganalisa. Dia dah ada PhD dalam syariah, takkan dia tak boleh buat. Tesis dia pun disilih oleh profesor-profesor. Sampai bila kita nak rasa orang bawah lagi keilmuan pada kita? Okey? Ada yang dah lapar nasi?